Video ini ditaja oleh Homefield Real Estate Senam Rahat. Di sini bermulanya kerjaya anda sebagai seorang perunding hartanah. Ibu sebulan tu dia ada dua ramuan, iaitu interest dan juga principal. MRTT versus MLTT, ataupun kita sebutkan MRTA versus MLTA. Okey, dalam video ni kita akan belajar semua perkara terlibat tentang MRTT dan MLTT, berkait rapat tentang apa dia. Lepas tu kita nak tengok macam mana yang bezanya. Lepas tu kita akan belajar tentang kenapa ia diletakkan somehow macam wajib dalam satu pinjaman. Okey, baik, kita mulakan dengan definisi dahulu. Okey, apa itu MRTT dan apa itu MLTT? Okey, MRTT, okey, nama penuh dia iaitu Mortgage Reduction Term Takaful. Okey, kalau dalam pembiayaan Islam kita panggil takaful lah. Kalau dalam konvensional dia panggil MRTA, Mortgage Reduction Term Assurance. Okey, dia adalah satu, untuk senang faham, insurans kepada hutang kita. Kalau bahasa Islamik dia takaful pada hutang kita. Okey, hutang apa ni? Dia untuk protect, untuk melindungi apa-apa berlaku kepada pinjaman bank. Bank kan bagi kita pinjam duit. Kita beli rumah berapa? RM500,000, RM300,000. Ini satu jumlah yang besar, satu jumlah yang banyak. Jadi bank nervous bagi pinjam kat kita. Nervous dari sudut apa? Yang pertama, asasnya nervous kalau kita tak boleh bayar bulan-bulan. Okey, tak boleh bayar bulan-bulan kerana masalah kewangan, pasal tak bekerja, kena buang kerja, bisnes teruk. Okey, apa bank boleh buat? Bank boleh lelong, kan? Pasal kita tak boleh nak bayar. Kita hidup lagi, sihat lagi, tapi tak boleh bayar. So bank ada pilihan untuk selaku pemegang gadaian, bank boleh untuk melelong. Okey, sekarang ni apa yang dimaksud yang bank nak lindung dia punya hutang daripada risiko apa? Kalau tadi kita lihat risiko tak boleh bayar, bank boleh lelong. Tapi bank cukup risau di mana dalam satu kehidupan manusia, kita semua bila-bila masa kemungkinan berlaku, na'uzubillahi min zalik, tak tahu siapa yang jadi, dalam suratan takdirnya boleh berlaku dua perkara ni, iaitu kecacatan kekal dan juga kematian. Kematian tu confirm lah. Kecacatan kekal biasanya disebabkan oleh accident. Okey, so kalau berlaku dua ni macam mana? Kan dipanggil sebagai total permanent disable. Betul-betul tak boleh bekerja, tak boleh bangun, nak pergi bilik air pun orang kena papah, nak makan pun orang kena suap. Jadi kita dah tak boleh bekerja. Yalah, majikan ke, bisnes ke, bila kita sihat, bila kita segar, bila kita produktif, adalah pendapatan. Tapi bila kita dah tak boleh bekerja, maka dah tak ada pendapatan. Jadi siapa nak bayar hutang rumah kita tu? Hutang rumah kan besar, prinsipal dia kan RM300,000. Jadi bulan-bulan nak kena bayar lebih kurang RM1,500. Siapa nak sambung bayar? Okey, so apa yang bank buat adalah bank meletakkan syarat kita perlu ambil MRTT. So bila kita ambil MRTT tersebut, dia melindungi. Ni nak cerita ni, melindungi bila berlaku dua risiko besar ni dalam kehidupan seorang manusia. Iaitu kalau berlaku kecacatan dan juga kalau berlaku kematian. Kematian tu jelaslah memang orang yang berhutang tu tak boleh nak bayar lah, nama pun dah mati, kan? Okey, so bila dah mati atau kecacatan kekal, terus bank trigger, terus bank signal kepada takaful yang menyediakan perlindungan tersebut untuk bayar baki pinjaman. Sebab tu kita ambil balik dia punya keyword dia, mortgage reduction. Term takaful, reduce, reduction. So katalah contoh, pada bulan pertama saya buat hutang, saya dapat kunci, maka bermulalah pengembaraan hutang saya dengan bank sebanyak prinsipal RM300,000. Selepas kita dah bayar, tiap-tiap bulan kan bila kita bayar ni, dia ada dua ramuan utama. Ramuan dalam bayaran hutang kita tiap-tiap bulan. Contoh, saya bayar RM1,000 sebulan pada bank kan, untuk bayar loan rumah saya. So RM1,000 sebulan tu dia ada dua ramuan, iaitu interest dan juga principal, kan? Profit dan juga principal lah. Kalau Islamik kita panggil profit lah, kalau konvensional dia panggil interest. Contoh, daripada RM1,000 tersebut, RM900 profit bank, RM100 untuk principal. Jadi selepas kita dah bayar bertahun-tahun, sepanjang kehidupan kita, masa tengah bekerja, tengah sihat, tengah seronok, buat duit dan sebagainya, kita bayar macam biasa, okey? Tiba-tiba berlaku kecacatan kekal ataupun
kecacatan kekal, kecacatan kekal ataupun kematian. So kita dah terhenti, tak boleh bayar. So apa yang berlaku ialah bank akan tengok baki prinsipal yang terkini. Sebab tu mortgage reduction tu takaful akan bayar berapa baki yang terkini. Katalah selepas 10 tahun yang asal hutang kita tu 300,000, so tinggallah baki 250,000. Contoh senang untuk kita faham. Jadi takaful akan hanya bayar baki terkini dalam penyata baki hutang kita pada hutang rumah tersebut. So 250,000. So kita ambil dua dulu kita ambil maksud dan bagaimana ia beroperasi. Baru kita lihat apa kelebihan kelemahan dalam MRTT dan juga MRTA. Baik, okey, yang kedua so ada yang sebut tentang MLTT, Mortgage Level Term Takaful. Ada setengah tu dia kata mortgage leveling. Okey, so sekarang ni kita nak fahamkan dia adalah satu line lah. Level, keyword dia sekarang ni level, sama aja. Kalau tadi nak senang faham, MRTT dia reduce. Kita dah bayar bertahun-tahun selama 10 tahun, jadi dah kurang prinsipal kita, jadi takaful bayar baki prinsipal. Kita ambil sudut pandang yang kedua, MLTT. MLTT ni contoh saya ambil MLTT 300,000. Jadi walaupun saya dah bayar sampai peringkat, kita ambil lah usia 10 tahun yang sama hutang tersebut, kita meninggal ataupun berlaku kecacatan kekal. Okey, bila berlaku tersebut, okey, kalau MRTT tadi, MRTT reduce selesai baki hutang. Family dapat apa-apa tak? Tak ada. Because why? Tumpuan utamanya perlindungan untuk baki hutang. Okey, nice setakat ni. Okey, kita lihat sudut pandang yang kedua, MLTT. So kalau MLTT dia level. So 300,000 perlindungan yang kita nak, walaupun selepas 10 tahun dalam contoh yang sama, baki hutang kita dah 250,000. So apa takaful akan buat? Takaful akan bayar baki 250,000 kepada bank menutup baki prinsipal. So ada lebih lagi 50,000 yang akan diberikan kepada pewaris kita. So itu kelebihan dalam MLTT lah. Okay, kita dah nampak boleh faham Saya suka mulakan dengan apa itu. So definisinya jelas, kita faham. Yang ni reducing, yang ni level. Okay, senang kita ambil keyword dia. Baik, apa kelebihan kita lihat sekarang ni? Kalau MRTT, tumpuan utamanya adalah pada baki hutang. Jadi, sudah tentu dari segi premium, dari segi sumbangan, dari segi contribution untuk membayarnya lebih rendah berbanding dengan MLTT. Kan? So, kalau MLTT ni kita nak ambil, kita cakap bank, saya nak MLTT lah, apa-apa ada lebih, keluarga saya dapat lebih. Boleh, tak ada masalah kan? Bank kira-kira boleh. Cumanya kiraannya akan membawa kepada hasil jumlah yang lebih besar. Premium contributionnya berbanding MRTT. So nak senang faham sebagai conclusion setakat ni, MLTT ni dia macam kalau pernah dengar macam life insurance, family takaful, hibah. Maksudnya saya tak beli rumah saya tak ada cerita beli rumah pun. Saya pergi jumpa satu takaful agent ataupun takaful operator, saya bagi tahu, okey, saya nak ambil lah perlindungan terhadap apa-apa berlaku kalau saya meninggal ataupun kecacatan kekal 500,000. So insurans pun kira, takaful pun kira-kira sebulan RM300. So kita bayar, pap jadi. Nak buat macam mana kan? Dah takdirnya begitu jadi. So apa akan berlaku? 300,000 yang saya ambil tadi tu dapatlah ke family saya. Pasal tak ada hutang kan? Maksudnya hibah tu jelas dapat kat family saya. Siapa penama hibah tu lah. Maksudnya hadiah. Hibah ni kan hadiah. Hadiah perlindungan kepada apa yang berlaku pada saya tu, membuatkan keluarga saya boleh teruskan. Ada 300,000. Okay, kita ambil contoh yang sama, kita plug in dalam MLTT. MLTT cumanya dia ada baki hutang. So selesai baki hutang, lebihan tu baru pergi pada keluarga. Okay, so ada satu sudut pandang tau. Ada satu soalan ni dia tanya tentang macam mana nak kira MRTA ataupun MLTT dalam hutang kita. Okay, saya nak ceritakan sebagai formula khusus susah because dia bergantung kepada underwriter, tukang kira kita punya risiko dan juga berapa caruman sesuai yang setiap bulan lah. Cuma apa faktor-faktor yang akan dia ambil kira dalam pengiraan premium. Contohnya rumah kita 300,000 kan. So kita nak ambil MRTT 300,000. So apa takaful akan buat? Dia akan ambil beberapa sudut pandang. Yang pertamanya usia kita, risiko pekerjaan kita, kemudian dilihat daripada sudut saiz pinjaman kan. Berapa pinjaman ambil? 300,000. Tak banyak. Okey. Faham tak kan? So usia pinjaman, bukan usia kita lah, usia pinjaman, berapa tahun dia buat pinjaman. So ini semua adalah faktor-faktor pemboleh ubah dalam pengiraan formula dia dalam nak membawa kepada berapa contribution yang kita kena bayar sepanjang usia pinjaman kita itu. Malahan guys, kalau pinjaman kita terlalu besar,
Maknanya risiko pada bank tu terlalu besar. Dia jadi macam contoh, saya beli rumah yang bernilai 1 juta. Kan saya buat pinjaman pun 1 juta. Easy example lah untuk kita faham. Okay, the moment 1 juta ni kan satu amount yang besar. Kan? So bank akan buat apa? Takaful akan buat apa? Silat-silat satu peringkat, tengok pada usia kita, dia suruh kita buat medical check up. So untuk dia ambil kira lah kesihatan ni bagaimana dari segi kadar kolesterol, kemudian ada tak penyakit-penyakit kritikal yang lain, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Itu semua akan menjadi sebagai faktor dalam pengiraan premium yang sesuai. Okey, terima kasih guys kerana sudi tonton sampai habis video perkongsian saya kali ini. Thank you very much. From deep of my heart, I say thank you. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, untuk dapatkan dan nantikan video-video terbaru daripada Erman Taib. You guys are awesome. Thank you very much. Take care. Pembiak. Ya Allah, aku klikung. Okay, pause. Apa kelemahan kalau kita ambil